Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anak yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kita di dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 2 pada hari ini bersama dengan Cikgu Tini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata kerja. Apa itu kata kerja? Seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan satu hari satu peribahasa, iaitu air dicincang takkan putus. Maksudnya, perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Untuk pembelajaran seterusnya, kita lihat pada slide yang seterusnya. Kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan frasa kerja. Kata kerja ini pula terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Dalam maksud lain yang lebih mudah untuk anak-anak fahami apa itu kata kerja ialah perkataan yang menyatakan perbuatan atau perlakuan ataupun keadaan melakukan sesuatu. Maksudnya, kata kerja itu perlu ada pelaku dan objeknya. Kata kerja ialah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ke atas objeknya. Maksudnya, kata kerja itu adalah tingkah laku. Apa yang dilakukan oleh pelaku. Contohnya, macam kita. Apa kita buat? Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itulah kata kerja. Contohnya kita menyanyi, menari, memasak. Itulah kata kerja. Cikgu akan jelaskan lebih terperinci pada slide yang seterusnya. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Sebelum cikgu teruskan penjelasan tentang apa itu kata kerja aktif dan pasif, cikgu nak maklumkan pada slide sebelum ni ada tugasan yang cikgu tulis kat atas tu, di mana murid-murid seperti ini kata tugasan seperti ini. Cikgu ada tulis perkataan tugasan. Maknanya itulah tugasan apa yang perlu anak-anak lakukan. Pada setiap slide cikgu ada tuliskan tugasan apa yang anak-anak perlu lakukan. Seterusnya, apa itu kata kerja aktif? Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif. Kata kerja aktif menerima awalan me, sama ada men, mem, me, dengan ada imbuhan akhiran ataupun tidak. Imbuhan akhiran adalah i dengan kan. Contohnya, perkataan naik, tambah imbuhan menaik ataupun menaiki ataupun menaikkan. Semua yang ada imbuhan me itu adalah kata kerja aktif. Maknanya pelaku tu sedang melakukan, sedang berlaku. Manakala kata kerja pasif, perkara itu, perlakuan itu telah dilakukan. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Contohnya, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Sebelum tu anak-anak jangan lupa baca tugasan pada setiap slide. Cikgu harap anak-anak faham apa itu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang ini anak-anak salin semua maklumat ni. Dua-dua jadual ni anak-anak kena buat. Salin. Bermakna ada 3 maklumat ataupun nota yang anak-anak kena buat. Iaitu slide kedua, ketiga. Slide pertama tak payah. Slide kedua,
dan slide ketiga dan keempat. Okey, untuk slide yang terakhir ni, cikgu berikan contoh dan penjelasan apa itu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah semua yang ada imbuhan me. Perkataan ni pun ada, perkataan ni pun ada mem, ini ada mem, ini ada mem, ini ada mem, ini ada me, ini men. Yang ini ada me dengan i. Ada dua imbuhan. Yang ini satu dan ini pun satu. Kata kerja pasif pula, bila ayat tu kita tukarkan kepada pasif nanti, dia akan ada imbuhan D. Ni semua ada D kan? Ada D, ada D. Kenapa yang ini tak ada D? Hanya ada imbuhan I saja di ujung. Yang ini tak ada imbuhan awalan dan tiada imbuhan akhiran. Yang ini kenapa akhiran je? Yang ini tiada imbuhan. Ini pun tiada dan yang ini tiada. Itu bezanya kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Maksudnya kata kerja adalah perbuatan pelaku. Macam ni saji, perbuatan, sila, hurai, beri, baca, temu, kata dasar dia. Kata dasar dia tu kerja. Dia jadi kata kerja bila ada imbuhan me. Bila tak ada imbuhan me, dia jadi kata kerja pasif. Kita tengok apa itu ayat aktif dan ayat pasif. Dia ada kaitan dengan kata kerja dan kata kerja aktif dan pasif. Untuk anak-anak lebih faham. Untuk bina sesuatu ayat, cikgu dah ajar sebelum ni. Pada 2 minggu lepas, sebelum kata sendi, teknik dia mesti ada pelaku. Kita tengok pelaku. Dia ada kata kerja, dia ada objek. Kalau ayat majmuk pula, dia ada keterangan. Maknanya ada 4. Pelaku, kata kerja, objek dan keterangan. Tapi hari ni cikgu nak awak jelas apa itu kata kerja, cikgu bagi 3 je. Pelaku, kata kerja dan objek. Ayat aktif, pelaku iaitu subjek. Yang ni. Pelaku ataupun dalam perkataan lain, subjek. Mesti di depan, mula-mula ayat. Diikuti oleh kata kerja. Kemudian, objek. Barulah ayat tu lengkap jadi ayat aktif. Sama ada ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Beza ayat tunggal dengan majmuk. Majmuk dia ada keterangan. Contohnya Ali ni dia baca buku dekat mana? Bila. Itu keterangan. Jadi boleh jadi ayat tunggal. Ayat majmuk. Macam tu juga. Jadi bila ayat tu pasif, kita tukarkan. Nampak? Kita tukarkan kedudukan pelaku dengan objek. Tengok contoh di bawah ni. Objeknya jadi kat depan. Pelaku ni dah jadi kat belakang. Sebab dia pasif. Kata kerja kekal di tengah. Antara objek dengan subjek. Ataupun pelaku. Keterangan pun kekal. Biar di hujung. Kalau ada. Misalnya di rumah. Jadi. Buku dibaca oleh Ali. Nampak? Ali membaca buku. Bila kita pasif jadi buku dibaca oleh Ali. Kenapa? Sebab. Ini ganti nama ketiga. Bila ganti macam yang ini. Ganti nama pertama. Anda ganti nama kedua. Cikgu dah ajar. Awal-awal lagi. Pertama siapa? Saya, aku, hamba, patik, better. Kedua, kamu, anda, awak, engkau, kau. Selain daripada yang cikgu sebut tadi, semuanya adalah ketiga. Subjek dia. Bila ketiga, dia mesti ada imbuhan D. Ataupun buang. Dia mesti ada imbuhan D pada kata kerjanya. Membaca, kata baca. Tukar jadi dibaca. Dibaca. Nak letak pelaku, kita letaklah oleh. Dibaca oleh siapa? Kalau kata buku dibaca Ali, boleh juga. Tapi sebaik-baiknya letak di oleh. Buku dibaca oleh Ali. Itu pelengkap kepada ayat tersebut.
Ya, cikgu harap anak-anak faham apa itu kata kerja. Kata kerja adalah perkataan. Perkataan. Kerja. Kerja kita tahu, perbuatan. Kerja apa yang kita buat? Macam ni yang ini pula ayat. Kita nak tahu apa yang kita buat, di mana. Dia panjang sikit. Macam ni kata kerja. Kerja, perbuatan kita. Kita nak buat apa? Macam ni, kita nak buat apa, dengan apa, di mana. Tu ayat. Ya? Kita nak buat apa, di mana, bagaimana. Itu dah jadi ayat. Tapi kalau kita, apa kita nak buat? Kata kerja. Masak. Tu kata kerja. Tapi kena letak imbuhan ma. Baru dia jadi kata kerja. Kalau tak ada imbuhan ma, dia bukan kata kerja. Kalau pasif, kena letak di. Kalau dia ganti nama, ketiga. Kalau pertama dan kedua, tak perlu ada imbuhan di. Kita buang aja imbuhan me ni. Kita buang aja imbuhan me. Jadi macam ni. Macam menyanyi, dia jadi nyanyi. Ini kalau kata ganti nama pertama dan kedua. Kalau ganti nama ketiga, semua kita kena letak imbuhan di. Ingat, cukuplah awak ingat. Ganti nama pertama, saya, aku, Patih, hamba, better. Kedua, kamu, engkau, kau, anda, semua kedua. Selain daripada tu adalah ketiga. Kalau ketiga, mesti jadikan di. Macam ni. Buku dibaca Ali. Boleh. Tapi untuk lebih lengkap ayat kita, siapa yang baca? Okey, buku dibaca oleh Ali. Cikgu, kenapa kat atas tak ada oleh, kat sini kita tambah? Sebab tu cikgu cakap, awak nak letak oleh boleh, tak pun tak mengapa. Tapi sebaik-baiknya kalau nak lebih lengkap, kita letaklah oleh. Buku dibaca oleh Ali. Itu je kita tambah oleh sahaja. Tapi kalau awak tak letak tambah, tidak menjadi satu kesalahan. Cuma kita ubahkan kedudukan pelaku, ganti tempat objek, objek ganti tempat pelaku, iaitu subjek. Kata kerja kekal. Sama ada ayat aktif ataupun ayat pasif. Ingat, ganti nama ketiga saja kita letak di. Cikgu harap awak faham apa itu kata kerja. Kata kerja adalah perkataan yang menunjukkan kerja yang dilakukan oleh subjek ataupun pelaku. Ayat adalah ayat yang lengkap. Ada pelaku, ada kata kerja, ada objek, ada keterangan. Kalau kata kerja, hanya perkataan seperti ini. Daripada atas ni sampai bawah ni. Kalau kata kerja pasif, inilah juga perkataan yang ada imbuhan di ataupun yang tidak ada. Bergantung pada ganti nama, pertama, kedua atau ketiga. Cikgu harap anak-anak semua jelas apa itu kata kerja. Dan cikgu harap lepas ni anak-anak akan membina ayat dengan lebih baik. Cukup untuk hari ni. Kita belajar dan cikgu hendak anak-anak murid cikgu salin semua nota yang cikgu bagi kepada ketiga-tiga slide. Ada kata tugasan ke atas ataupun di sebelah bawahnya. Buat nota, baca dan dengar video ini banyak kali supaya lebih faham. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.